Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani ini, jumlah vaksin yang terdapat di dalam portfolio vaksin COVID-19 Malaysia adalah sebanyak 8 jenis daripada 6 pembekal serta mencukupi bagi 130.3% populasi negara Malaysia. Pecahan portfolio vaksin akan saya sentuh kemudian. Selain daripada jumlah yang dinyatakan ini, kerajaan juga sedang meneruskan rundingan bersama syarikat pembekal vaksin bagi memastikan bekalan vaksin Malaysia mempunyai jumlah penimbal sekiranya terdapat gangguan bekalan ataupun penghantaran daripada mana-mana syarikat pembekal vaksin yang terganggu. Ini termasuklah tambahan bekalan vaksin Sinovac sebanyak 3 juta dos yang ketika ini sedang dimuktamadkan. Lebihan pembelian melebihi 100% keseluruhan populasi Malaysia ini adalah sebagai simpanan penimbal ataupun stockpile dalam keadaan kecemasan bagi kumpulan masyarakat yang tercicir daripada statistik seperti warga negara asing yang tiada dokumen dan juga keperluan pemberian vaksinasi kepada golongan kanak-kanak yang buat masa ini belum dilaksanakan ataupun keperluan booster shot yang ketika ini masih di peringkat kajian pelaksanaan dan keperluannya oleh panel pakar di bawah JKJAV. Sehingga hari Isnin 26 Julai 2021, seramai 20,134,971 orang telah mendaftar bagi tujuan PIK atau bersamaan 61.7% keseluruhan populasi Malaysia berjumlah 32.7 juta orang. Daripada jumlah ini, 18.8 juta orang merupakan individu dewasa berumur 18 tahun ke atas dan 1.28 juta merupakan individu di bawah umur 18 tahun. Jumlah populasi dewasa yang telah mendaftar adalah bersamaan 80.5% daripada keseluruhan populasi dewasa di Malaysia. Manakala bagi golongan warga emas berumur 60 tahun ke atas yang berjumlah keseluruhan 3.5 juta orang, sebanyak 89% telah mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19 mereka. Berdasarkan statistik yang saya sebutkan, jelas sekali jumlah pendaftaran pada ketika ini adalah masih rendah berbanding sasaran PIK, iaitu sebanyak 80% daripada keseluruhan populasi yang perlu divaksin. Malah jika lihat statistik pendaftaran untuk beberapa negeri, peratusan pendaftaran adalah rendah berbanding nilai ambang yang ditetapkan di bawah program pemulihan negara untuk sesebuah negeri beralih daripada satu fasa ke fasa yang lain. Walau bagaimanapun, saya menyedari terdapat beberapa negeri yang mungkin menghadapi kekangan pendaftaran disebabkan keadaan geografi dan demografi yang berbeza-beza di kawasan-kawasan pendalaman, di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan yang mungkin susah untuk kita akses. Untuk itu beberapa strategi dan kaedah telah pun kita rancang dan dilaksanakan, yang mana saya akan jelaskan sebentar nanti. Dalam memastikan capaian vaksinasi adalah menyeluruh serta sampai kepada setiap sasaran, PIK turut melaksanakan beberapa strategi. Sebagai contohnya, selain daripada pemberian vaksin di PPV, PIK juga dilaksanakan menerusi program jangkau luar dan unit bergerak. Menerusi kaedah ini, petugas kesihatan akan melaksanakan vaksinasi di kawasan-kawasan yang terpencil dan mempunyai kesukaran perhubungan seperti perkampungan orang asli, rumah panjang di Sarawak dan kawasan pedalaman di Sabah. Program jangkau luar ini turut diperluas ke kawasan-kawasan kampung yang mana seperti yang kita ketahui mempunyai populasi warga emas yang ramai dan mungkin tercicir daripada pendaftaran vaksinasi. Dengan pelaksanaan kaedah ini, pendaftaran dan vaksinasi kepada penerima terus dilaksanakan pada ketika itu. Tak perlu daftar di bawah MySejahtera dan sebagainya. Selain itu, unit bergerak juga telah menjalankan vaksinasi rumah ke rumah
kepada golongan warga emas, individu terlantar serta OKU. PIK juga telah mengaktifkan pemberian vaksin kepada golongan pekerja di pelbagai sektor dan industri yang diselaraskan oleh pelbagai kementerian. Menerusi kerjasama awam swasta yang mana pihak majikan akan membiayai kos PPV, manakala pihak kerajaan akan menyediakan vaksin secara percuma. Usaha ini akan memudahkan usaha kerajaan untuk meningkatkan kadar vaksinasi di kalangan tenaga kerja di Malaysia dan mengurangkan bilangan kluster dalam kelompok tempat kerja.